Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah selesai kita pada majlis zikrullah dan juga kita tawassul kepada Rasulullah dan juga kepada para nabi dan auliya ilaihi salihin. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan pada malam ini. Jadi cuma sedikit kisah hidup salah seorang waliullah itu yang kita sebut sebagai Sultan Aulia, iaitu Ghausul Azam yang a'la. Ya Ghausul Azam yang a'la. Iaitulah Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kisah dia sangat menarik ketika peristiwa ayah dia tu. Ayah dia bernama Abu Saleh, salah seorang sufi. Ketika beliau berjalan di sebatang sungai, di tepi sungai, ketika itu terasa lapar, dia nak makan. Lalu nampak dalam sungai itu banyak buah apple. Banyak buah apple, kemudian dia pun pergi ambil lah salah sebiji buah apple yang banyak dalam sungai itu. Makan buah apple. Bila makan buah apple, selepas dah makan dah masuk dalam perut, baru teringat. Buah apple ni siapa punya? Takkan tiba-tiba dia tu dalam sungai. Melainkan kalau kita makan buah-buah yang liar, tubuh-tubuh tepi hutan tu, mungkinlah kalau kita orang awam ni. Tapi bagi ahli sufi ni, orang-orang sufi ni, dia berkira habis. Mesti ada tuan dia. Maka dia berpatah balik, mengikut balik arah sungai tu. Patah-patah balik, sampailah satu tempat, nampak ada pokok apple tepi sungai tu. Dan memang sah buah apple tu ada yang berguguran daripada pokok tu. Maka dia pun masuk berjumpa dengan tuan punya tu. Maka dia bertanyalah kepada tuan pokok apple tu. Aku telah makan buah apple kamu sebiji. Dan aku minta kau halalkan buah apple tu. Sebenarnya macam itu. Makan harta orang ni kan boleh lah, kena minta halal. Maka kata tuan pokok buah apple tu tadi, aku boleh halalkan kamu dengan satu syarat. Kamu kena berkhidmat kepada aku selama 1 tahun. Baru aku halalkan. Maka berkhidmatlah dia sampai 1 tahun, cukup tahun, dia pun minta lagi nak halal. Kata tuan rumah tu tadi, kamu khidmat lagi 1 tahun. Baru aku halal. Duduklah dia lagi situ berkhidmat, buatlah kerja apa saja sampai 1 tahun. Masuk tahun ketiga, begitu juga dia minta lagi, duduk lagi baru aku halal. Lepas pada masuk tahun yang ketiga tu, dia kata syarat dia, kamu kena kahwin dengan anak aku. Baru aku halalkan buah apple sebiji itu tadi. Anak aku ni matanya buta, mulutnya bisu, telinganya pekak. Kalau kamu sanggup, kalau kamu kahwin, aku halalkan. Kata bapak dia ni Abu Saleh, tak apalah. Yang penting kau halalkanlah makanan buah apple. Dia orang sufi ni. Orang sufi. Orang yang duduk dekat dengan Allah. Dia tak kisah dah, tak kisah. Yang penting dia nakkan halal tu. Takut benda tu haram masuk dalam perut dia. Bila ada yang haram tu kan Allah menghukumkan orang. Kalau sebesar zarah pun ada benda yang haram tu, maka haram lah daging dia masuk ke dalam syurga Allah. Ni kita takut ni. Kita ni banyak benda-benda haram kita makan. Lalu sampai masa maka dikahwinkanlah. Dia akad nikah lah. Sebagai satu ikatan. Sebagai satu tambatan antara bapa dia ni Abu Saleh dengan anak orang tu tadi. Maka setelah itu, setelah selesai pernikahan ni, maka yalah biasalah kalau dia dah kahwin tu, maka malam tu masuklah dia ke dalam bilik isteri dia. Masuk dalam bilik tu, tengok isteri dia tu lari keluar bapa ni, Abu Saleh ni. Dia kata kat bapa mentua dia tu, aku lihat bukan perempuan seperti yang kamu cakapkan. Kau cakap dia buta, dia pekak, dia bisu. Tapi aku masuk tengok dia seorang wanita yang sangat cantik. Bukan yang seperti kamu cakapkan. Terkejut dia bapak ni tadi. Maka berkatalah bapak mentua dia, kenapa aku kata mata anakku tu buta? Sebab dia tidak pernah melihat benda yang haram. Kenapa mulut dia bisu? Kerana lidah dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang haram, yang keji, yang mengumpat, yang maki hamun orang, yang kata nista kepada orang. Tak macam kita. Mulut kita ni jahat. Kita nista orang, kita tak kira orang. Tua muda pun kita tak peduli. Kita semacamnya kita langgar. Itu mulut lidah yang jahat. Kalau bahasa syarak dia panggil lidah yang celaka. Lidah celaka ni dia tak ada kerja lain,
Dia kerja maki hamun orang je, lidah tu. Kalau tak lidah pun perut dia maki hamun orang. Hati dia tu pun jahat macam lidah tu. Kenapa lidah dia bercakap? Sebab hati dia yang bercakap. Kan kita belajar kemarin. Lidah tu, dia tak tahu cakap apa. Hanya tempat hati berkata-kata. Lidah tu tempat hati berkata-kata. Bila hati nak maki hamun orang, maka lidah pun maki hamun orang. Yang maki hamun orang tu bukan lidah, hati. Sama juga dengan mata. Mata tu melihat bukan sebab mata melihat. Memang kerja dia melihat. Tapi hati nak melihat, maka mata tu melihat. Kenapa telinga dia pekak? Sebab dia tidak pernah mendengar benda-benda yang haram. Tu maksud kepada bapa. Oh, barulah faham Abu Saleh ni. Tu kisah ringkas cerita dia. Maka setelah pernikahan itu, lama sekali ibu Syekh Abdul Qadir Jalani ni nak melahirkan anak. Dia hanya melahirkan Abdul Qadir Jalani ketika umur dia 60 tahun. Kira 60 tahun ni kalau orang lah ni dah pencen dah lah. Tapi itulah dianggap sebagai keberkatan berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah isteri Nabi Ibrahim begitu juga, Siti Hajar begitu. Jadi ni melahirkan anak ni pada umur 60 tahun. Itu Abdul Qadir Jalani. Cerita dia sangat mistik. Ada orang bertikar macam lah. Paksa tak paksa itu kita terpulang lah. Kita tak nak peduli. Kita cerita. Ini kisah dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Macam mana kelahiran diri dia tu kan. Dikisahkan oleh ditulis. Begitu. So jadi kita faham. Begitulah. So dia keturunan yang mulia. Bapa dia sebelah Hasan. Ibu dia sebelah Husin. Jadi datuk dia. Nenek dia adalah Sayyidatina Al-Fatinah. Dan datuk dia adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan dia adalah susu galur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah kita kemuliaan itu sebetulnya dalam doa-doa, kalau orang baca tahlil ke, orang baca apa doa-doa kenduri kendara ke, baca dia dalam doa tu mesti menyebut nama bi barakati Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia akan sebut nama bagi Syekh Abdul Qadir Jalani.